Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, pada kali ini bagi pelajaran faraid, cikgu akan teruskan lagi pelajaran yang seterusnya di dalam muka surat 23 dalam kitab Faraid Darjah 6, iaitu pelajaran yang ke-6 yang bertajuk fardu bahagian anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi pada pelajaran lepas cikgu sudah menerangkan tentang fardu bahagian suami dan isteri ya. Jadi kali ini bahagian anak laki-laki sama anak perempuan lagi. Baik, kita ni masuk dulu tentang bahagian anak laki-laki. Anak laki-laki mendapat bahagian asabah sahaja. Jadi dalam pelajaran faraid ini paling senang kan diingat ialah anak laki-laki. Kerana anak laki-laki ini satu saja ia punya bahagian, iaitu asabah. Apa maksud asabah ni? Ya, asabah ni ia tidak ada ditentukan bahagiannya, dan ditentukan maksudnya ia hanya menerima baki. Maksudnya kira kalau harta itu tinggal 1/2 saja, maka 1/2 itulah dikira baki daripada harta tu, itulah yang diterimanya. Jadi dalam faraid anak laki-laki ini ia hanya mendapat bahagian asabah saja. Walau apapun juga terjadi, walau apapun orang itu ada, orang itu tidak ada, anak laki-laki tetap menerima asabah, tidak akan berubah. Ia tidak akan dapat 1/2, ia tidak akan dapat 1/3. Yang ia tidak ada nombor ni, asabah saja. Okey, kita ni lihat contohnya. Contoh yang pertama, pewaris meninggalkan suami dan anak laki-laki. Bermaksud isteri kepada suami ini dan ibu kepada anak laki-laki ini. Jadi kalau pewarisan ni meninggalkan suami dan anak laki-laki, maka suami akan dapat 1/4. Seperti yang kamu belajar itu, suami dapat 1/4 kerana ada anak laki-laki. Kalau indah 1/2 tu ya, oleh kerana ada anak laki-laki, ia dapat 1/4. Kemudian anak laki-laki akan mendapat asabah. Sudah dapat dikira ia dapat 1/4, maka lebih daripada harta tadi itu 1/4 sudah dibagi arah suami, lebihnya tu kepada anak laki-laki. Jadi banyak daripada hartanya tu banyak daripada si suami ni. Kerana ia dapat asabah, ia mendapat baki daripada harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Kemudian contoh yang kedua, isteri dan anak laki-laki. Pewaris meninggalkan isteri dan anak laki-laki, maka isteri akan mendapat 1/8, anak laki-laki asabah. Seperti yang cikgu jelaskan. Anak laki-laki jangan kamu ingau, anak laki-laki asabah saja. Dia berubah-ubah tu, asabah sahaja. Jadi ingat anak laki-laki tidak akan berubah bahagiannya. Walau apapun ada orang itu, tidak adakah orang itu, ia tetap akan menerima asabah sahaja. Okey, faham? Baik, kita ni beralih kepada anak perempuan lagi. Anak perempuan mendapat antara 3 bahagian. Anak perempuan ada 3 bahagian. Yang pertama 1/2, ataupun berkongsi 2/3, ataupun asabah. Jadi anak perempuan ada 3. Kalau anak laki-laki tadi satu saja, iaitu asabah. Tapi anak perempuan sama ada ia dapat 1/2, ataupun ia dapat 2/3, ataupun ia dapat asabah. Antara 3 ni ia dapat. Jadi kita ni kan tahu bila ia dapat 1/2, bila ia dapat berkongsi 2/3, bila ia menjadi asabah. Okey, yang pertama 1/2
apabila pewaris meninggalkan anak perempuan seorang sahaja. Seorang di sini highlightnya, seorang sahaja, dan tidak ada orang yang membawanya asabah. Tidak ada orang yang membawanya asabah, iaitu anak laki-laki. Maka anak perempuan itu akan mendapat 1/2. Yang penting syaratnya bila ia dapat 1/2, satu, ia mesti seorang saja. Anak perempuannya seorang saja. Tidak banyak anak perempuan, seorang saja anak perempuan itu, ataupun tidak ada anak laki-laki yang boleh menjadikan ia asabah. Jadi ingat ia dapat 1/2. Syaratnya satu, seorang. Dua, tidak ada anak laki-laki. Atau kalau dalam keadaan sedemikian, anak perempuan itu akan dapat 1/2. Syaratnya ada 2 tu tadi ya. Okey, contohnya. Pewaris meninggalkan isteri dan seorang anak perempuan. Okey. Kita ni lihat di sini. Isteri mendapat 1/8. Ia dapat isteri dapat 1/8 disebabkan ada anak. Ini anaknya ni, anak perempuan. Jadi seorang anak perempuan akan dapat 1/2. Ingat ada 2 syarat tadi. Satu, ia mesti seorang. Jadi di sini ada yang mention seorang. Kemudian 2, tidak ada orang yang membawanya asabah, iaitu anak laki-laki. Lihat di sini yang dikena tinggalkan isteri sama seorang anak perempuan saja. Tidak ada anak laki-laki. Kemudian seorang saja anak perempuan. Maka dengan demikian ia akan dapat 1/2 kerana memenuhi syarat. Sebab itu ia dapat 1/2. Kemudian contoh yang seterusnya. Suami dan seorang anak perempuan. Pewaris meninggalkan suami dan seorang anak perempuan. Sama juga, suami dapat 1/4 disebabkan ada anak. Kalau indah dapat 1/2 tu oleh kerana ada anak. Maka ini anak-anak, ia dapat 1/4. Kemudian seorang anak perempuan ia mendapat 1/2. Kenapa ia dapat 1/2? Kerana ia seorang, anak perempuan seorang. Kemudian kedua, tidak ada orang yang membawanya asabah, iaitu anak laki-laki. Tidak ada di sini kerana mention suami dan seorang anak perempuan saja. Tidak ada di mention di sini meninggalkan anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka akan berubahlah bahagian anak perempuan ini tadi. Okey, boleh jelas Kemudian bahagian anak perempuan yang kedua. Bahagian yang kedua, kalau tadi 1/2, ni kalau yang kedua berkongsi 2/3. Bila ia mendapat berkongsi 2/3, apabila pewaris meninggalkan 2 atau lebih anak perempuan dan tidak ada orang yang membawanya asabah, yakni anak laki-laki. Jadi yang bahagian yang kedua ni berbeza dengan bahagian yang pertama tadi 1/2. Kalau yang bahagian pertama tadi ia dapat 1/2 disebabkan meninggalkan seorang anak perempuan. Tapi bahagian yang kedua berkongsi 2/3 kalau pewaris meninggalkan 2 atau lebih anak perempuan. Bermakna anak perempuan itu sama ada 2 ataupun lebih. Jadi kalau 2 ataupun lebih, anak perempuan itu akan mendapat kurang lagi daripada bahagiannya, iaitu berkongsi 2/3. Disebabkan ada anak perempuan yang lain lagi. Adik-beradinya lah tu adik-beradik anak perempuan tu anak contohnya indongnya ada anak perempuan ramai. Jadi kalau anak perempuan ramai itu kalau sekiranya ada harta mamanya atau bapanya bila meninggal nanti kalau ramai anak perempuannya maka akan berkongsi 2/3. Dan satu lagi syaratnya, tidak ada orang membawanya asabah, iaitu anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka akan berubah
bahagiannya tu, bukan lagi 2/3. Bukan lagi berkongsi 2/3. Ya syaratnya 2 jua macam tadi, macam 1/2. Hanya yang bezanya nya cigu yang 2/3 ni kalau anak perempuan itu 2 ataupun lebih dan tidak ada orang membawanya asabah, maka anak perempuan akan dapat 2/3. Okey. Untuk memudahkan lagi senang, kita ni lihat contohnya. Contohnya, pewaris meninggalkan isteri dan 2 orang anak perempuan. Ingat tadinya cigo, syarat untuk mendapat 2/3, satu, ada 2 atau lebih anak perempuan, dan 2, syaratnya tidak ada orang membawanya asabah, iaitu anak lelaki. Okay, kita lihat di sini, pewaris meninggalkan isteri sama 2 orang anak perempuan saja. Maka ia memenuhi syarat. Jadi suami akan dapat 1/4 dan anak perempuan, oleh kerana ia 2 orang anak perempuan, maka ia akan mendapat 2/3. Disebabkan ada 2 orang anak perempuan. Kalau seorang apanya cikgu tadi? Kalau seorang dapat 1/2. Oleh kerana ia 2 orang, dapat 2/3. Samalah juga kalau ia dapat 3, kalau ada 3 orang anak perempuan pun sama juga 2/3. 4 orang pun 2/3 juga. 5 orang pun 2/3 juga. Tetap juga 2/3. Yang penting jumlahnya paling kurang 2 dan paling banyak indah nyatakan berapa. Kalau banyak tetap juga 2/3. Okey. Kemudian bahagian yang seterusnya. Bahagian yang ketiga tadi, bahagian anak perempuan yang ketiga ialah asabah. Walaupun 2 orang anak perempuan atau lebih, jika ada orang yang membawanya asabah, yakni anak laki-laki mendapat 2 bahagian dan anak perempuan mendapat 1 bahagian. Okay, bila anak perempuan mendapat asabah, ia akan mendapat asabah kalau ada orang yang membawanya asabah, iaitu anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dengan sendirinya, walaupun ramai anak perempuan itu, seorang kah, 2 orang kah, 3 orang kah, 4 orang kah anak perempuan, kalau ada anak laki-laki dengan sendirinya, bahagian anak perempuan itu akan mendapat asabah. Kalau anak laki-laki memang sudah asabah, memang anak laki-laki memang sudah asabah. Yang anak perempuan ini berubah disebabkan ada anak laki-laki. Jadi dengan sendirinya anak perempuan menjadi asabah, anak laki-laki pun asabah. Tapi dari segi bahagiannya akan berubah juga. Ingat kalau anak laki-laki asabahnya tu daripada bahagiannya tu tadi mendapat 2 bahagian dan anak perempuan mendapat 1 bahagian saja. Maka maksudnya di sini anak laki-laki tetap lebih banyak daripada anak perempuan, kerana dalam Islam anak lelaki adalah lebih diutamakan. Kenapa? Kerana suami ini nanti, maksud cikgu, anak laki-laki ini tadi suatu hari nanti ia akan menjadi suami, ia akan menjadi ketua keluarga. Kerana itu dalam Islam memberikan harta tu, bahagian harta tu lebih banyak daripada perempuan, disebabkan kewajipan ataupun tanggungjawab yang akan anak laki-laki ini dia akan di masa akan datang, tanggungjawabnya tu. Jadi ingat asabah, anak perempuan akan mendapat asabah kalau ada anak laki-laki. Dua-dua asabah, tetapi bahagian anak laki-laki 2 bahagian, asabahnya 2 bahagian, kemudian asabah anak perempuan 1 bahagian. Okey. Cikgu berikan contoh. Contohnya, pewaris meninggalkan anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Jadi kedua-duanya asabah. Anak laki-laki yang asabah, 2 orang anak perempuan pun
asobah jua. Kerana apa ia dapat asobah? Kerana ada kerana ada anak laki-laki. Oleh kerana ada anak laki-laki, maka ia akan dapat asobah. Kemudian anak laki-laki, asobahnya tu punya cikgu berapa bahagian tadi? Dapat 2 bahagian. Kemudian anak perempuan ini mendapat 1 bahagian. Okey. Jadi untuk pelajaran faraid pada kali ini sampai sana saja. Jadi ingat sebagai ringkasan daripada pelajaran pada hari ini, bahagian fardu anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau bahagian fardu anak laki-laki, ia hanya mendapat 1 bahagian saja, iaitu asobah. Kemudian bahagian fardu anak perempuan, ia mendapat 3 bahagian, iaitu yang pertama 1/2. Bila ia dapat 1/2, ia dapat 1/2, syaratnya cikgu tadi, ia mesti seorang anak perempuan. Dan kemudian tidak ada orang yang membawanya asabah, iaitu anak laki-laki. Itu dengan sendirinya dapat 1/2. Kemudian yang kedua, anak perempuan akan mendapat berkongsi 2/3 dengan syarat apabila pewaris meninggalkan 2 atau lebih anak perempuan dan tidak ada orang yang membawanya asabah. Jadi ingat 1/2 seorang dan dalam bawahnya asabah, 2/3 ataupun berkongsi 2/3 anak perempuan 2 ataupun lebih dan tidak ada membawanya asabah. Dan yang ketiga, bahagian yang ketiga anak perempuan ialah asabah, iaitu walaupun walaupun seorang ataupun lebih anak perempuan itu, kalaunya ada orang yang membawanya asabah iaitu anak lelaki, maka dia akan dapat jadi asabah. Kemudian daripada asabah itu, anak lelaki asabahnya 2 bahagian dan anak perempuan asabahnya 1 bahagian sahaja. Jadi ingat itulah isi pelajaran kita ni pada kali ini. Jadi kalau ada apa-apa persoalan ataupun kurang difahami, boleh bertanya kepada cikgu lagi ya. Jadi apa yang cikgu harapkan, mudah-mudahan apa yang cikgu terangkan ini dapat didengarkan dengan jelas, dapat difahami. Mudah-mudahan kita ni sentiasa taat dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sana saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.